Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Sedang tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah SWT kerana dengan limpah dan kurnianya dapat bersama-sama kita pada pagi ini untuk berada di dalam satu majlis ilmu, iaitu kuliah ataupun kuliah harian sempena Ihya Ramadan Peringkat Jabatan Pendidikan Negeri Perak. Saya doakan semoga tuan-tuan dan puan berada dalam keadaan yang sihat walafiat, ya, di samping keluarga tersayang, dan kita doakan juga bersama semoga wabak COVID-19 yang sama-sama kita berteras ingin sama-sama kita lawan, semoga wabak ini segera berakhir, insya-Allah. Jadi pada pagi ini insya-Allah saya akan cuba berkongsi dengan tuan-tuan dan puan mengenai beberapa amalan soleh yang boleh kita lakukan sepanjang Ramadan ini untuk sama-sama kita merebut janji Allah pada bulan keampunan ini, pada bulan maghfirah ini, ya, pada bulan kemuliaan ini yang kita tahu, ya, pada bulan Ramadan ini, ya, segala ataupun syaitan diikat dan juga pintu syurga dibuka seluas-luasnya dan pintu neraka ditutup serapat-rapatnya, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan, ingin saya berkongsi bersama tuan-tuan dan puan dengan satu hadis daripada sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Sahal radhiyallahu anhu. Inna fil jannah baban yuqalu lahu ar-rayyan yadkhulu minhu as-sha'imun yaumal qiyamah. Hadis riwayat Al-Bukhari yang bermaksud, sesungguhnya di dalam syurga terdapat satu pintu yang dikenali sebagai pintu Ar-Rayyan, yang akan masuk melaluinya orang-orang yang berpuasa di hari akhirat kelak. Jadi tuan-tuan dan puan, sedar ataupun tidak, Allah janjikan kita satu pintu di syurga nanti, di mana dalam kalangan warga ataupun dalam kalangan ahli syurga terdapat satu pintu yang istimewa bagi orang-orang yang berpuasa, iaitu pintu Ar-Rayyan. Jadi kita doakan semoga dengan puasa kita yang masuk pada hari kelima ini bakal kita bertemu dengan pintu Ar-Rayyan ini. Namun tuan-tuan dan puan, untuk merebut pintu Ar-Rayyan ini, kita kena ataupun kita cuba berazam untuk melakukan beberapa amalan soleh sepanjang Ramadan ini, insya-Allah. Jadi untuk pertamanya, antara amalan-amalan soleh yang boleh kita laksanakan dan memang kita dah buat pun, ya, yang pertamanya adalah solat berjamaah. Tuan-tuan dan puan, ya, di sepanjang PKP ini kita tidak boleh untuk melaksanakan solat berjamaah di masjid ataupun surau. Namun inilah masanya kita boleh berjemaah di rumah bersama dengan ahli keluarga, bermula daripada selepas sahur. Kita dah boleh kejutkan anak-anak, kita boleh segerakan anak-anak untuk duduk bersedia untuk melaksanakan solat subuh secara berjemaah. Kemudian kita boleh laksanakan solat zuhur, solat asar, solat maghrib dan juga solat isya secara berjemaah. Ini merupakan satu masa yang sangat-sangat berharga yang Allah beri pada kita, ya. Di samping kita ingin merebut pintu Ar-Rayyan tadi, kita juga melaksanakan amal soleh yang dituntut sepanjang Ramadan ini. Yang kedua, tuan-tuan dan puan, kita boleh melaksanakan solat sunat tarawih. Tuan-tuan dan puan, tarawih ini hanya ada pada bulan Ramadan sahaja. Jadi rugi kalau kita tak dapat merebutnya. Jadi sepanjang Ramadan ini kita doakan semoga tuan-tuan, ya, yang menjadi imam di rumah, yang mungkin sebelum ini tak berkesempatan untuk menjadi imam di masjid, jadi kita ada peluang dan ruang untuk menjadi imam di rumah. Jadi bersama anak-anak kita boleh melaksanakan solat sunat tarawih, ya. Kita boleh kita jangan risau, ya, tentang
kaedah pelaksanaan dan sebagainya. Kita buat seperti mana yang kita dah ada pengalaman sebelum-sebelum ini. Ya, ini masa yang sangat-sangat orang kata apa, berharga bagi bapa-bapa ya untuk menjadi imam tarawih ya. Jadi kita laksanakan solat tarawih ini dengan sebaiknya ya, dan kita berazam untuk Allah jadikan ibadah tarawih kita ini sebagai tiket untuk kita menuju gerbang Ar-Rayyan insya-Allah. Yang ketiga, kita dianjurkan juga untuk sama-sama berqiyamul lail dan juga bersahur. Tuan-tuan dan puan, menjadi amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, di mana baginda tidak pernah tinggal qiyamul lail dan juga bersahur ya, walaupun sekadar meminum segelas air. Amalan-amalan qiyamul lail ini tuan-tuan dan puan, sebenarnya kita boleh ambil yang ringkas-ringkas saja tuan-tuan dan puan. Kita boleh buat solat sunat wudu ya, solat sunat tahajud, solat sunat hajat, solat sunat taubat dan sebagainya. Sebelum kita sama-sama membantu isteri di dapur untuk menyediakan bersahur, dan dalam masa yang sama ya, selepas daripada itu kita bersahur bersama-sama ya, dan juga kita bertadarus selepas daripada itu sementara menunggu subuh. Dan insya-Allah ya, amalan-amalan ini menjadi satu amalan yang diterima oleh Allah SWT dan memungkinkan Allah memberi peluang kepada kita melalui pintu Ar-Rayyan yang dijanjikan. Seterusnya tuan-tuan dan puan, kita dianjurkan untuk membayar zakat fitrah ya. Kita tahu bahawa zakat fitrah ni wajib hukumnya, terutamanya bagi zakat fitrah ni kita tahu setahun sekali kita wajib melaksanakannya. Jadi dalam PKP ini ya, berbagai cara boleh kita laksanakan zakat fitrah. So kita tak ada sebab untuk kita kata tak ada ruang untuk kita melaksanakan zakat fitrah ini. Sekarang ini dalam online ya, kita boleh laksanakan ya. Contohnya di Perak ini dah diwartakan oleh MAIB tentang tata cara pembayaran. So kita laksanakan je lah zakat fitrah ini dengan sebaik yang mungkin. Seterusnya, kita bertadarus Al-Quran. Tuan-tuan dan puan, alhamdulillah kita di jabatan juga melalui Sektor Pendidikan Islam dah pun melaksanakan program tadarus Al-Quran ini. Dah pembahagian juzuk dah pun kita laksanakan. Begitu juga untuk diri kita sendiri, kita boleh laksanakan tadarus di dalam keluarga ya, panggil anak-anak, panggil isteri untuk duduk bersama-sama bertadarus ya. Bagi warga jabatan boleh melaksanakan tadarus online ya, melalui pelbagai aplikasi yang ada ya. Tidak ada alasan untuk kita tak boleh laksanakan ibadah tadarus ini. Jadi semoga pahala yang boleh kita kutip daripada Al-Quran ini juga ya, boleh menjadikan kita memasuki gerbang Ar-Rayyan itu nanti. Seterusnya tuan-tuan dan puan, kita bersedekah ya. Tuan-tuan, bulan Ramadan adalah bulan untuk kita bersedekah. Jadi kita ambil peluang ini untuk kita bersedekah. Jangan ada di antara jiran-jiran kita yang tidak makan, tidak minum, sedangkan kita dapat berbuka dengan sedap, dengan lazat ya. Kita dapat bersahur dengan selesanya, tetapi ada jiran kita yang bertanya macam mana nak makan. Jadi kita kena ambil cakna tentang perkara ini dan kita kena maklum bahawa kita kena ringankan beban, kita kena eratkan silaturahim dengan bersedekah ini. Dan kita tahu pahala sedekah juga sebagai penghapus dosa kita insya-Allah. Dan yang terakhirnya tuan-tuan dan puan, kita memberi makan orang-orang yang berpuasa. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian ya, untuk sepanjang Ramadan ini kita boleh bersedekah atau memberi makan orang-orang yang berpuasa dengan cara kita boleh sedekahkan wang ataupun kita masak lebih ya. Kita boleh masak lebih dan kita sedekahkan kepada jiran-jiran. Dengan sedekah itu mungkin menjadi pemangkin kepada kita untuk menuju gerbang Ar-Rayyan kita nanti insya-Allah ya. Sebab kita tahu bahawa memberi makan bagi orang berpuasa ini kita akan peroleh pahala seperti mana orang-orang yang berpuasa itu sebut. Jadi kita doakan semoga amalan-amalan yang saya sebutkan tadi seringkasnya boleh menjadikan kita manusia yang bertakwa, insan yang bertakwa di sisi Allah SWT, dan menjadikan kita orang yang lebih beriman di Ramadan ini. Tuan-tuan dan puan, walaupun dalam keadaan PKP, dalam keadaan yang kita tidak boleh bergerak sebebas-bebasnya ini,
kita jadikan ia sebagai peluang untuk kita menjadikan amal ibadat kita ini satu perkara yang mudah, ya, kerana kita tak perlu bergerak, kita hanya berada di dalam rumah dan kita boleh merancang untuk memperhebatkan pelaksanaan amal ibadah kita, ya, bertadarus, ya, bersedekah melalui online dan sebagainya. Kita juga boleh membantu rakan-rakan kita dengan cara membuat video-video yang baik yang boleh kita jadikan sebagai modal untuk kita berdakwah kepada mereka-mereka ini. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, begitulah ataupun seberingkas tazkirah ringkas saya pada pagi ini. Semoga dengan tazkirah ringkas ini boleh menjadikan kita seorang mukmin, seorang manusia yang bertakwa, dan kita sama-sama amalkan amalan-amalan ini yang sama-sama kita perlu rebut sementara kita masih berada di fasa pertama Ramadan ini, insya-Allah, dan kita akan menuju Ramadan ke fasa-fasa seterusnya untuk kita tingkatkan amal ibadat kita nanti. Jadi saya ingat sekadar itu dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat menjalani ibadah.